Hai, Assalamualaikum. Selamat pagi, selamat petang dan juga selamat malam. Bersama lagi dengan saya Syikin Din Crochet. So hari ini kita datangkan satu lagi tutorial baru untuk korang, iaitu cara untuk kait. Cara untuk kait granny square segi 4 tepat. Selalu kita buat granny square segi 4 yang petak sama tu kan. So kali ni kita buat untuk segi 4 tepat yang sangat senang dan mudah sebenarnya. Dan kita harap korang boleh catch up dan kita harap korang suka dengan video tutorial kita, okay? Dan sangat sesuai lah untuk newbie ataupun beginners untuk cuba kait granny square lapik meja segi 4 tepat ni lah. Kita juga boleh buat lapik kaki dan macam-macam lah kita boleh buat mengikut kreativiti kita sendiri. So kita nak buang masa, so kita akan teruskan dengan cara-cara untuk mengait dan bahan-bahan yang kita perlukan. Tapi sebelum tu, kepada yang tak subscribe lagi, nak minta tolong sangat untuk tolong subscribe dan subscribe video channel YouTube Ikin, okay? Semoga bermanfaat dan jom kita. Bahan-bahan yang kita perlukan, okey, kali ni kita buat 3 warna, okey. Kita menggunakan 3 tona warna, kita menggunakan benang marble, okey. Kemudian kita akan memerlukan jarum mengait. Okay, kali ni kita menggunakan mata 4. Kita juga akan memerlukan jarum menjahit dan juga gunting. Okey. So jom kita tengok cara-cara untuk mengait granny square kita. Pertama sekali kita akan buat slip knot. Kemudian kita akan chain sebanyak 22 tali air ataupun 22 chain. Okey, lilit benang kita tarik masuk ke dalam lubang ni. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So kita dah siap 22 tali air. Baiklah, kemudian kita akan skip 2 chain yang pertama, 1, 2, dan kita akan kait 2 double crochet di stitch yang ketiga. Okey, skip 2 dan kita akan kait 2 double crochet di stitch yang ketiga. Kita lilit jarum kita dengan benang, masukkan hook kita di stitch yang ketiga. So kita tarik benang masuk ke dalam lubang tadi dan kita dapat 3 gelung pada jarum, dan kita lilit jarum kita masuk 2 gelung yang pertama, lilit lagi masuk ke 2 gelung yang kedua. Okey. Kemudian kita akan kait satu lagi double crochet di dalam stitch yang sama. So kita dah dapat 3 double crochet di lubang yang sama, termasuk 2 stitch ataupun 2 chain pertama yang kita skip tadi. So kita ada 3, 1, 2, 3. Kemudian kita akan chain 1 dan kita akan skip, okey, skip 3 stitch yang pertama, 1, 2, 3 di sini, dan kita akan kait di stitch yang keempat 3 double crochet di dalam stitch yang sama. Okey, 1, double crochet, 2 double crochet dan 3 double crochet di dalam stitch yang sama. Okey. Kemudian kita chain 1 dan kita akan skip lagi. Okey, sebanyak 3 stitch di bawah, 1, 2, 3. Kemudian kita akan kait 3 double crochet lagi di stitch yang keempat. 1, 2, 3. Okey. Kita dah dapat yang sama. So kita chain 1 dan kita skip lagi 3 stitch di bawah, 1, 2, 3, dan kita kait di stitch yang keempat 3 double crochet. 1, 2, 3. Okey. So kita akan teruskan step yang sama sampai ke hujung sini, okey. Baiklah, untuk barisan kanan lah, kita panggil belah kanan. Untuk barisan belah kanan, so kita dah ada 6. Pastikan kita ada 6
set untuk 3 double crochet di dalam stitch yang sama lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian kita akan teruskan step yang seterusnya. Okey. Sebab pastikan kiraan dia sama okey. Kemudian kita akan chain 2, 1, 2. Okey, ni kira kita nak buat bucu dia. Dan kita akan kait 3 lagi double crochet di dalam stitch yang sama di hujung sini. Okey, nampak lubang ni, kita kait 3 lagi double crochet di stitch yang sama di hujung ni. 1, 2, 3 double crochet. Okey. Kemudian kita akan chain 2 lagi. 1, 2. Okey, kita kait lagi 3 double crochet di dalam lubang yang samalah, nampak di sini. Kita kait 3 double crochet lagi. 1, 2, 3. Okey. So, kita dah siap lah dalam hujung ni. Di hujung ni pastikan kita dapat bentuk macam ni lah. Kita dapat 3 set 3 double crochet di bucu ni. 1, 2, 3. Okey, seterusnya kita akan chain 1. Dan kita akan kait 3 double crochet. Okey. Di lubang yang sama kita kait 3 double crochet satu set lah. Di sinilah nampak. Di sini kita kait 3 double crochet lagi di lubang ni. 1, 2, 3 double crochet. Okey. Seterusnya kita chain 1 dan kita akan kait 3 double crochet pula di set yang kedua lah di sini. Okey. Di lubang yang sama. Okey. 1, 2, 3. Chain 1 dan kita akan kait 3 double crochet lagi di set double crochet yang seterusnya lah. Okey, di lubang yang sama. Okey, kau nampak dia macam ni. Okey. Kemudian kita chain 1. Kita kait lagi 3 double crochet di inilah yang set yang samalah, lubang yang sama. Okey, 1, 2, 3. Kemudian kita chain 1 dan kita dah sampai ke lubang yang terakhir. Okey, kita cari nak nampak lubang dia kat mana, kita tarik sikit, kita nampak lubang dia kat sini. Kita akan kait 3 double crochet lagi di dalam lubang ni. Okey, masukkan di sini, kita kait 3 double crochet. 1, 2, 3. Okey, di dalam lubang yang sama. Okey, kemudian kita chain 2. Okey, ni dikira bucu. Okey, kita chain 2 dan kita akan kait lagi 3 double crochet di dalam lubang yang sama, di lubang ni lah. Kita kait 3 double crochet. 1, 2, 3. Kemudian kita chain 2. 1, 2. Dan kita akan slip stitch di stitch yang kedua. Okey, kalau kita ingat tadi kita kait first bukan kita kait tapi kita skip 2 stitch yang pertama. So kita akan slip stitch di stitch kedua di atas ni lah. Okey, 1, kita tengok betul-betul. 2. Okey, ni lubang yang kedua kita. Okey. Kadang-kadang kita tak nampak. So kita tarik sikit. Kita nampak stitch yang pertama, kemudian kita nampak stitch yang kedua. So kita kait slip stitch. Okey. Macam mana slip stitch? Kita masukkan jarum kita di lubang yang stitch yang kedua tu. Tarik masuk benang. Keluar lubang yang sama. So kita dapat 2 gelung. Tarik turun jarum kita ke bawah. Masukkan ke dalam lubang yang pertama tadi. So kita dah siap pun slip stitch. Okey. Kalau korang tengok. Inilah kejadian ataupun rupa bentuk untuk row yang pertama lah. Okey, nampak? Okey. Kemudian kita masuk ke row yang kedua.
Okey. Apa yang perlu kita buat? Kita chain 3, okey? 1, 2, 3. Kemudian kita akan skip di sini. Kita akan pergi di lubang ni. Nampak lubang ni? Kita akan kait 3 double crochet di dalam lubang ni. 1, 2, 3. So kita dah nampak kan? Nampak? Okey, ni kejadian untuk row yang kedua lah, permulaan dia. Kemudian kita akan chain 1 dan kita akan kait di lubang ni 3 double crochet di lubang yang di sebelah dia lah. 1, 2, 3. Kemudian kita chain 1 dan kita akan kait 3 double crochet lagi di lubang yang di sebelah dia. Okey. 1, 2, 3. Okey. Kemudian kita akan chain 1, kita akan kait 3 double crochet di lubang yang seterusnya. So kita akan repeat ataupun kait yang sama, okey, di setiap lubang yang ada kecuali di bahagian bucu lah. Kemudian kita akan chain 1. So di sebelah dia ada lubang lagi, belum sampai bucu lagi kan. So kita akan pergi di sebelah dia, kita akan kait 3 double crochet lagi di dalam lubang yang sama. 1, 2, 3. Kemudian kita chain 1. So kita dah sampai dekat bucu ni. Okey, dekat bucu ni kita akan kait increase. Okey, macam mana kita nak kait increase? Okey, kita kait di bucu ni dulu 3 double crochet. Okey, kita dah chain 1 dulu. Pastikan kita chain 1 dulu Kemudian kita akan kait 3 double crochet di sini. 1, 2, 3. Okey, biasanya dekat bucu ni kita akan increase lah ataupun kita akan tambah kita punya row. Okey, kemudian untuk bagi kita punya mat ni ataupun lapik ni, dia lagi besar lah. So dia membesar dengan jayanya. So kita akan chain 2, 1, 2 dan kita akan kait 3 double crochet di dalam lubang yang ni lah. Okey. 1, 2, 3. Okey. Di dalam lubang yang sama tau. Nampak tak? Dia jadi macam ni. Okey, seterusnya kita chain 1. Okey. So kita dah tiba dekat bucu ni. Okey, kita akan kait 3 double crochet di dalam bucu ni. Okey. 1, 2, 3. Okey. Kemudian bila dekat bucu kita kena ingat kita kena chain 2. So kita chain 2. 1, 2. Okey. Di setiap bucu kita akan chain 2. Kita akan kait 3 double crochet, kita chain 2 dan kita akan kait lagi 3 double crochet di dalam bucu yang samalah, lubang yang sama. 1, 2, 3. Okey. Seterusnya kita akan lakukan step yang sama. Okey, macam yang sebelum ni. Kita chain 1 dan kita akan kait 3 double crochet di lubang di sebelah dia. Okey, 1, 2, 3. Kita chain 1 dan kita kait 3 double crochet di lubang ni. Okey. 1, 2, 3. Okey, kita chain 1 dan kita kait 3 double crochet lagi di lubang yang ada. Dan kita akan teruskan step yang sama sehingga sampai ke bucu ni, nanti kita akan kembali semula. Baiklah, kita dah sampai di barisan yang ketiga. Nampak? So kita dah di pengakhir step lah. So kita chain 1 dan kita akan terus slip stitch di stitch kedua di atas ni. 1, 2. Okay.
Kiki akan bagi korang tips atau tricks macam mana nak senang korang ingat dan faham. So, untuk granny square yang ni, lapik meja yang ni, okey, bila kita nak buat, okey, bila kita buat slip stitch di bahagian kanan, okey, di sini, okey, bila kita nak naik, okey, korang kena ingat, dia ada kadang-kadang bila kita slip stitch, dia akan jadi belah kanan, maksudnya kita slip stitch di tiang yang pertama, okey. So, kita akan kait 3 chain untuk permulaan row yang baru ataupun barisan yang barulah 1, 2, 3. Kalau korang habis ataupun slip stitch di belah kiri, okay, which is di mana kita kait 3 macam ni. So, korang akan naik row yang atas tu 2 double crochet saja. So, untuk yang ni sebabkan Kin slip stitch di tiang pertama set 3 set double crochet ni. So, kita akan chain 3 dan kita akan teruskan dengan 1, 2 dan 3 double crochet di dalam lubang. Lepas tu korang akan buat step yang samalah, chain 1 dan setiap lubang korang akan kait 3 double crochet, okey. So nanti dah siap ni, Kin akan buat lagi satu row untuk barisan yang kelima. Okey, supaya korang lebih faham lah. Okey, sebab lepas tu setiap kali korang nak naik row, korang akan ikut. Korang slip stitch belah kanan ataupun korang slip stitch belah kiri lah. Sama ada 3 chain ataupun yang 2 chain pertama yang kita buat. Okey, tak apa, kita tunggu dah siap untuk barisan kelima ni, kita akan tunjuk lagi lah. Okey, baik, sekarang kita dah sampai pengakhir di barisan yang keempat. Okey, korang nampak ni. So, kita dah sampai kat bucu. Lepas tu kita nak buat masuk di kita punya lubang yang terakhir lah. Kita chain 1. Kalau korang perasan permulaan tadi kita kait. Tadi kita kait 3 chain kan. 1, 2, 3. So, bila korang nampak dia ada lubang dekat sini. So, bila pengakhiran dia, korang nampak yang terakhir tu korang akan slip stitch di stitch kedua. Tapi ada lebih satu. Maksudnya korang dah kait 3 chain yang pertama. So, korang tak perlu kait 3 double crochet lagi di dalam lubang yang terakhir. Korang kena ingat, setiap kali korang jumpa pengakhiran dia macam ni, so korang hanya chain 1 dan korang kait 2 double crochet. Okay, kita kait 2 double crochet di dalam lubang ni. 1, 2. Okay, 1, okay, 2 double crochet. Lepas tu korang hanya perlu slip stitch di stitch yang kedua. 1, 2 di sini. Okey. Sebab 2 chain pertama yang kita kait tadi dikira 1 double crochet. So, kita dah ada cukup 3 double crochet di dalam lubang ni lah. 1, 2, 3. So, bila kita nak mulakan pula barisan yang kelima, kalau korang perasan, tadi Kin slip stitch di belah kanan. Okay, so kita akan mulakan belah kanan lah. So, ni kita dah slip stitch di belah kiri. Dan setiap kali kalau kita slip stitch belah kiri tu biasanya pasti ada lebih satu chain. Okay, inilah lubang. Chain 1 tu adalah lubang ataupun pemisah antara 2 set 3 double crochet ni. Nampak? Okay, so dia macam ni lah. So, bila korang nak naik row yang seterusnya, korang hanya perlu chain 2 je. 1, 2. Sebab kita akan terus kait di lubang ini. Kita tak perlu kait di lubang ni lah. Sebab lubang dia terus di sebelah. So, kita tak perlu langkau yang ni. Kalau kita perlu langkau yang ni, kita akan kait 3. Tapi yang ni, kita tak perlu langkau yang ni. Kita akan terus kait dekat sebelah. So, 2 chain pertama yang kita kait ni dikira 1 double crochet. So, korang terus je kait di sebelah ni. 2 double crochet lagi. 1, 2. Dan seterusnya korang akan teruskanlah kait sampai ke hujung sini. Okey. Dan korang akan slip stitch yang ni. Slip stitch terus stitch yang kedua. So, korang bermula belah kanan balik. So, biasanya dia akan selang-seli. Kalau tadi row yang bawah kita habis, kita slip stitch belah kanan. Row yang atas kita akan slip stitch di sebelah kiri. So, kita akan teruskan sampai yang terakhir. Biasanya korang dah faham lah bila sampai row ke-5 ke-6. Korang dah mula faham dia punya flow lah, tingkatan dia. Okay. So, korang teruskan je lah. Chain 1. Dan kita akan kait yang sama, step yang sama lah. Sampai bucu je kita akan kait 3 double crochet, 2 chain dan 3 double crochet. So, korang boleh kait beberapa pun panjang ataupun besar yang korang nak. So, untuk Ikin nanti Ikin akan kembali dulu. Kembali semula nanti bila Ikin nak tukar warna. So, Ikin akan ajar korang macam mana nak tukar warna lah untuk memudahkan korang. So, biasanya untuk Ikin akan buat 3 warna. So, untuk warna pertama ni Ikin akan buat dalam
7 row atau ke 8 row. Tengoklah. Nanti Ken akan kembalilah bila Ken nak tukar warna dia. Okay. Just teruskan step yang sama. Tak faham korang boleh ulang balik. Okay. Okay, Ken dah siap 8 barisan. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, kalau korang tak nak tukar warna pun tak apa. Korang teruskan dengan warna yang satu warna. So, Ken nak ajar lah bila korang nak tukar warna macam mana. So, korang... Okay, Ken dah siap yang ke-8 ni. Ken dah siap slip stitch. Ken dah chain satu dan dah pun potong benang. So, Ken ambil satu lagi warna yang Ken nak. So, Ken buat slip knot dulu. Kemudian... Okay, kita akan masukkan. Okay, ni kita punya stitch yang kita dah matikan tadi. So, kita akan masukkan di lubang tengah-tengah ni. Okay. So, yang ni kita tolak ke sini lah. Dan kemudian tarik masuk benang ke dalam ni. Okay, kita akan tunjuk lagi sekali macam mana kita tukar benang. Okay. Ini adalah lubang yang kita tinggalkan ataupun stitch yang terakhir lah kita buat tadi. Kita dah slip stitch. So, kita buat slip knot. Kita masukkan jarum kita ke dalam lubang ni. Okay. Okay. Kemudian, tarik benang kita oranye ni. Tarik masuk ke dalam lubang oranye ni balik. Okay. So, ni cara kita tukar benang. So, automatic kita dah tukar benang. Okay. Kemudian kita akan chain 2, 1, 2. Okey, sebabkan kita bermula dari dalam lubang. So, kita akan terus kait lagi 2 double crochet. So, 2 chain pertama ni, okey. Dikira 1 double crochet dan kita akan kait 2 double crochet di dalam ni. Okey. 1, 2. Tu 2 double crochet. Okay, so total kita ada dekat sini 3 double crochet termasuk 2 chain yang pertama lah. 1, 2, 3 double crochet. Dan seterusnya kita akan lakukan step yang sama. Kita just chain 1 dan kita akan kait 3 double crochet di lubang yang seterusnya. Okay. Tambah lagi 2 double crochet. 1, 2. So, semua dia ada 3 double crochet di lubang seterusnya lah. Kita akan lakukan step yang sama macam mana yang bawah ni. Okay, dan kita akan slip stitch yang terakhir sekali. So, buat je berapa banyak row yang korang nak, berapa besar yang korang nak. Mungkin meja kopi korang, meja makan korang. Okay. So, dah siap nanti, kita akan kembali semula lah. Okay. Okay, ini contoh yang Ken dah buat. Okay. So, Ken buat dalam beberapa baris lah. Kalau korang nak tambah lagi, boleh tambah lagi row. So, Ken tunjuk sampai di sini saja. So, Ken nak terus jahit. Okay, jangan lupa untuk jahit. Bila dah habis tu, jangan lupa untuk jahit kita punya stitch lah. Supaya dia tak mudah terbuka. Okay. So, dah siap. Kita dah jahit and then kita gunting. So, inilah kejadian dia. Okay. Semoga video tutorial ni bermanfaat. Selalu kita tengok granny square petak. Kali ni kita buat granny square segi 4 sama lah. Okay. Ini dia. So, selamat mencuba. Dan semoga bermanfaat. Bye. Assalamualaikum.